Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat pagi. Jadi berjumpa lagi kita dalam kelas sains pada hari ini. Jadi pada hari itu kita dah masuk bab 7 iaitu cahaya dan optik. Hari itu kita dah belajar tentang kanta cembung, kanta cekung. Ingat lagi kan apa bezanya? Yang mana besar di tengah, yang mana kecil di tengah. Okey. Kemudian kita juga belajar tentang image hari itu. Ada image yang nyata dengan image maya. Kalau image nyata itu kita boleh nampak pada skrin. Kalau image maya tu kita tak nampak pada skrin. Hari itu siap ada yang tanya lagi. Apa beza penggunaan kanta, cekung dan cembung ni pada cermin mata contohnya. Hari itu pun kita dah bincang. Okey. Kemudian kita juga bincang hari itu tentang panjang fokus. Okey, macam mana nak menentukan panjang fokus. So hari ini kita akan sambung dengan langkah-langkah untuk melukis gambar rajah sinar. Okey. Jadi saya share nota yang ada insya-Allah. Sebenarnya ada juga dalam buku teks. Awak boleh lihat dalam buku teks. Tapi saya nak terangkanlah, okey. Insya-Allah boleh membantu pemahaman. Okey, jadi boleh lihat buku teks muka surat 206. Okey, pengenalan hari ini. Gambar rajah sinar untuk menentukan ciri image, kanta cembung dan kanta cekung. Okey. So selain melakukan aktiviti dengan radas yang kita berbincang hari itu, kedudukan image dan ciri-ciri image yang dibentuk oleh kanta-kanta ni dapat ditentukan melalui gambar rajah sinar. Okey. So ada cara melukisnya. So hari ini cikgu nak semua orang bersedia dengan pensel, pemadam dan pembaris. Okey. Sebab ini kita akan melukis banyak. Melukis je hari ini selama kita 2 jam kelas ni. Okey. So cikgu akan terangkan secara ringkas teori macam mana nak melukis. Okey. Okey. Yang pertama, kalau kita melukis kanta cembung. Okey. Awak tahu kanta cembung ni bentuk dia macam ni. Okey. Sebelah atas dia nipis, bawah pun nipis, tengah-tengah tebal. Okey. So hari itu kita dah belajar garisan yang melintas tengah-tengah ni kita panggil paksi utama. Yang tengah-tengah point antara kanta dengan paksi utama ni, tengah-tengah ni adalah titik fokus. Okey. Kemudian antara F dengan tengah-tengah ni adalah panjang fokus. Antara objek dengan kanta ni adalah jarak objek. Semua kita dah belajar hari tu. So cuma yang hari tu cikgu cuma tunjuk gambar yang dah siap ada. Hari ni kita belajar macam mana nak melukis. So macam mana nak lukis? Kita tengok. Okey. Sinar cahaya yang selari dengan paksi utama terbias. So awak tengok garisan daripada objek ni. Okey. Awak buat garis lurus yang selari dengan paksi utama. So paksi utama yang tengah-tengah ni, daripada objek ni awak ambil pembaris, awak gariskan lurus sampai bertemu dengan tengah-tengah kanta. Okey. Kemudian daripada tengah-tengah ni, awak ambil pembaris, awak buat satu garisan daripada sini yang menyentuh F. F selepas kanta ni, bukan F yang sebelum, F yang selepas. So awak tengok dia akan turun ke bawah macam tu. Okey, so boleh cuba buat dulu nanti ya. Kemudian langkah seterusnya. Sinar cahaya yang menuju ke pusat optik bergerak pada garis lurus melalui pusat optik tanpa terbias. So kalau sinar cahaya tu dia terus menyentuh tengah-tengah ni, dia tak terbias, dia straight aja dia punya garisan. Cuba kita tengok kalau yang tadi garisan yang selari dengan paksi utama bila sampai ke kanta ni, okay, dia akan terbias, dia akan menyengit ke bawah macam tu. Okey. Tapi kalau daripada objek ni kita buat satu garisan terus ke tengah-tengah ni, dia akan straight aja, lurus saja garisan ni. Okey. So dia akan jadi macam ni. Kita akan dapat dua garisan. Macam ni. Okey, garisan pertama dan garisan kedua. So, di mana pertembungan antara dua garisan ni, titik pertembungan ni lah adalah kita punya tempat image. Okey.
So daripada titik ini sehingga ke paksi utama tadi, kita panggil dia image. So boleh tengok kalau objek dia ada di sebelah atas paksi utama. Kalau image ni sebelah bawah pula. Ha. So kalau objek dia tegak di atas, bila image dia terbalik kat bawah. Terbalik inilah yang kita panggil image songsang. Okay? Seperti mana kalau dalam objek yang sebenar orang tu berdiri tegak, mungkin dalam image yang terbentuk dia terbalik ke bawah. Okay? Cikgu harap boleh faham ya. Kalau tak faham nanti boleh tanya. Okey. Kanta cekung. Kita tengok. Tadi kanta cembung, sekarang kanta cekung pula. So kita tahu kalau kanta cembung dia akan menumpu. Bila sampai ke kanta cembung ni, dia akan terbias ke tengah macam ni supaya dia boleh bertembung. Tapi kalau kanta cekung kan kita dah belajar. Kalau ada dua sinar cahaya dia akan mencapah. Dia akan terpisah. So macam mana pula kanta cekung? Sinar cahaya yang selari dengan paksi utama terbias dan seolah-olah dari titik fokus F. So, kita tengok gambar ni. Daripada objek ni sama macam kata cembung tadi. Awak buat garis lurus daripada objek. Terus ke kanta sampai tengah-tengah ni. Guna pembaris ya. Jangan kau main-main macam tu je lukis dengan jari. Nanti tak jadi. Okay? Lepas tu komplain pula tak faham. Okay? Guna pembaris dan pensel buat betul-betul. Okay, tak ada masalah kalau awak tersilap nak padam tak ada masalah. Okay, sebab tu cikgu kata guna pensel. Okay, ambil daripada objek ni straight terus ke tengah-tengah kanta ni. Kemudian dia akan terbias dan mencapah. Kalau kanta cembung tadi, bila straight macam ni dia akan bertembung kan. Kalau kanta cekung ni dia terpisah. Dia naik ke atas. Tapi macam mana kita nak tahu dia naik ke atas ni sejauh mana? Boleh ke kita main garis saja melantak ikut suka kita? Tak boleh. Okay. So awak kena capahkan dia ke atas. Tapi awak punya pembaris awak ambil tu. Awak luruskan sampai menyentuh F yang sebelum kanta kat sini. Okay. So bila dia mencapah ke atas macam ni, dia masih garis lurus seolah-olah menyentuh titik F. Okay. Nanti awak bila awak lukis awak akan faham insyaAllah. So kalau awak ada kertas di depan awak sekarang, bolehlah cuba melukis. Kadang bila kita tengok aja buku teks dengan dengar penerangan cikgu, kita tak berapa nampak. Boleh cuba lukis. Okay. So awak nampak dia terbias ke atas. So kenapa ada garis putus-putus ni? Yang putus-putus ni sebenarnya benda yang kita tak nampak. Cuma ini untuk membantu awak seolah-olah macamlah garisan itu berasal dari sini. Ini untuk memudahkan awak menggunakan pembaris. So sinar cahaya ni daripada objek, okay, straight lalu-laluan yang ini, kemudian dia terbias ke atas. Dia mencapah. Okay, guna pembaris saja senang. Okay, step yang seterusnya. Sinar cahaya yang menuju ke pusat optik bergerak pada garis lurus melalui pusat optik tanpa terbias. Sama macam tadi. Kanta cembung pun, kan kalau daripada objek tu, ini objek, kemudian dia sentuh titik yang tengah-tengah tu kan titik fokus. So ke pusat optik. So dia akan straight macam tu. Okey, dia tak ada membelok-belok ke atas ke bawah, dia straight aja. Saya menuju ke pusat optik bergerak pada garis lurus melalui pusat optik tanpa terbias. So awak tengok dia straight aja yang tua ni macam ni. Okey. So yang nombor satu tadi naik ke atas, yang kedua ni ke bawah. So image-nya kat mana? Adakah image-nya terbentuk dekat selepas kanta? Kita tak nampak kan image selepas ni sebab dia tak bertembung, dia mencapah. Kalau yang kata cembung tadi, dia bertembung. So titik pertembungan tu, kita tarik jadi image. Sekarang dia tak bertembung. So image-nya mana? Di sinilah gunanya kita buat garis putus tadi. Okay? Kan ada garis putus-putus. So garis putus-putus kita tarik ke belakang. Kemudian titik pertembungan antara garisan yang lalu tengah ni dengan garis putus-putus tadi, di sinilah kita panggil image. Dan image ini adalah image maya. Kenapa image maya? Sebab dia bukannya terbentuk dengan jelas selepas kanta. Dia sebelum kanta. Okay? So dia bukanlah image sebenar yang kita nampak dengan jelas dengan mata kita. Dan saiznya pula.
Tengok kalau objek sebesar ini, image ni nampak kecil. So size dia kita tahu. Size image adalah kecil. Okay. Boleh ya? Cikgu harap faham. So ini juga ada dalam buku teks muka surat 207. Okay, boleh tengok. Okey, seterusnya kita masuk yang kompleks sikit. Okey. So teori dia tetap sama. Okey. So kalau kanta cembung tu dia punya sinar cahayanya lalu kemudian bila sampai ke kanta dia akan terbias ke bawah. Kalau satu lagi garisan dia daripada objek straight terus. Okey. So kat mana bertembung tu image. Kalau kanta cekung pula dia akan gerak cahaya tu kemudian dia terbias ke atas. Awak buat garis putus-putus ke sini, kemudian satu lagi garisan tu silang, kat situ image. Okay, teori yang sama juga. So kita tengok. Okay. Tadi cikgu dah sebut tentang FF kan. Kalau awak ingat lagi, F ni adalah titik fokus. Okay. Daripada pusat optik ni ke sini. Okay. So macam mana kalau objek lebih jauh daripada 2F? Apa maksudnya 2F ni? F ni titik fokus kan, kat mana dia boleh bertembung. Hari tu kita dah belajar. Okay. So 2F adalah 2 kali ganda jarak F daripada pusat optik ke titik itu. Okay, so objek lebih jauh dari 2F. Kalau objek dia sangat jauh, cuba kita buat garisan dia. Daripada objek ni straight macam tadi sampai ke sini, kemudian awak buat garisan yang menyentuh F, turun ke bawah. So ni garisan awak yang pertama. Kemudian daripada objek ni, awak buat satu garisan yang menyentuh pusat optik tengah-tengah ni, straight garis lurus. So dia akan bertembung dekat sini. Daripada sini awak tarik ke paksik utama. Inilah image awak yang terbalik. Okey, kat sini. So kita dah tahu kalau objek awak ni awak letak sangat jauh dari kanta, yang kanta cembung ni, so awak akan dapat image dia terbalik kat bawah ni. Dan image ni lebih kecil daripada objek. Okay. So image akan terbentuk di antara F dengan 2F. Okay, kat sini. Ciri-ciri image nyata. Okay, kita boleh nampak dengan jelas sebab dia terbentuk lepas kanta. Okay, bukan sebelum tadi. Image-nya songsang. Okay, dia terbalik kat bawah ni dan dikecilkan. Saiz-nya adalah lebih kecil daripada objek. Okay, boleh ya? Sekarang macam mana kalau objek ni kita bawa dekat sikit? Ini kalau jauh daripada 2F. Kalau kita letak objek ni tepat-tepat dekat 2F macam ni. Objek pada 2F. Sama juga macam tadi, kita buat garisan daripada objek ni straight sampai tengah-tengah kanta. Kemudian garisan ni kita tarik ke bawah guna pembaris, pastikan dia menyentuh titik F ni straight ke bawah. Kemudian daripada objek ni, kita tarik lagi garisan lurus yang sentuh pusat optik. Kemudian straight lagi macam tu. Kemudian titik pertembungan ni adalah image. Okay. So kalau perasan awak tengok, objek dengan image ni, saiz-nya nampak macam sama kan? Tak ada yang lebih besar dan tak ada yang lebih kecil. So kita tengok apa ciri-cirinya. Sama macam tadi, image-nya adalah nyata dan dia terbalik songsang dan sama saiz dengan objek. Okay. Okay. Tadi kita dah belajar kalau objek itu lebih jauh dari 2F, tengok objek itu tepat-tepat dekat 2F. Macam mana kalau kita bawa dia dekat lagi? So di antara F dengan 2F. Macam ni. Okay. Sama macam tadi teorinya. Satu garisan awak tarik daripada objek, selari dengan paksik utama. Tarik dengan pembaris sampai sentuh tengah-tengah kanta. Kemudian awak biaskan ke bawah. Okay. Tarik ke bawah dan pastikan dia sentuh titik F. Straight ke bawah. Kemudian satu lagi daripada objek ni awak tarik terus melalui tengah-tengah kanta ni. Terus ke bawah sana. So dia akan bertembung dekat bawah ni selepas 2F. Dan image-nya sangat besar. Dia lagi besar daripada objek. Okay. So kita tengok. Image-nya kat mana? Lebih jauh daripada 2F. Dia dah lepas 2F kan. Dan nyata songsang sama macam tadi.
tapi size image adalah dibesarkan. Dia lebih besar daripada objek. Okey, boleh ya? Okey, seterusnya objek pada F. Kalau tadi kita dah buat selepas 2F, tepat-tepat pada 2F, di antara F dengan 2F. Sekarang kita buat tengah tepat-tepat dekat F. So kalau dekat F, awak buat kat sini, sama macam tadi, daripada objek dia, awak tarik dengan pembaris ke tengah-tengah, hantar. Kemudian awak biaskan dan pastikan dia menyentuh titik F, straight ke bawah. Dan satu lagi daripada objek ni, awak tarik straight ke bawah. Pastikan dia menyentuh pusat optik tengah-tengah ni, straight ke bawah. So perasan, cikgu, image-nya kat mana? Kalau image ni kan dia kena objek bertembung dengan image. Sorry. Dia kena garisan yang pertama bertembung dengan garisan yang kedua. Yang pertama dengan kedua tu, bila dia dah bertembung, barulah dia boleh jadi image. Tapi kat sini image yang mana? Dia tak bertembung. Adakah akan terbentuk image? Inilah yang kita panggil image terbentuk di infinity. Sebab kita tak nampak. Dia dua garisan ni memang tak akan bertembung. So bila tak bertembung, kita tak nampak image tu dengan jelas. So kita panggil image-nya maya. Inilah yang image tu terlalu jauh, kita tak nampak. Okay, maya, dia tak berapa jelas. Kemudian dia tegak. Okay, dan saiz-nya besar, dan kita tak nampak dia besar. Okay. Kemudian last sekali, kita dah tengok tadi kalau dia kedudukan objek tu adalah lebih jauh dari 2F, tepat-tepat di 2F, antara F dengan 2F dan juga tepat-tepat di F. Sekarang macam mana kalau kita letak objek tu lagi dekat lagi daripada titik F, daripada titik fokus. Okay, so tengok dekat sangat dengan kanta. Sama macam tadi konsepnya. Okay, awak tarik daripada tak objek ni menggunakan pembaris, sentuh tengah-tengah kanta. Okay, kemudian tarik ke bawah, pastikan menyentuh titik F. Yang satu lagi pula daripada objek ni, awak tarik straight ke bawah, pastikan sentuh pusat optik tengah-tengah ni. So tarik, awak perasan dia tak bertembung sebab dia jadi besar macam tu kan. Seolah-olah macam kanta cekung kan. Okey, dia membesar macam ni, macam apa? So image terbentuk kat mana? Awak tak akan nampak image dia selepas kanta sebab dia menjauh. Tak mungkin menjauh berpusing-pusing pula. Cahaya bergerak lurus. So dia tak akan bertembung selepas kanta ni. Kat mana dia mungkin bertembung? Kalau awak tarik dengan pembaris, awak boleh buat garisan putus-putus macam yang saya tunjuk tadi. Tarik kepada awal-awal ni, dia akan bertembung sebelum objek. Okay. Tempat pertembungan ni dah kita tarik ke paksi utama, garisan tengah ni. Ini lah kita punya image. Tengok image dia berganda-ganda lagi besar daripada objek. Okay. So mana kedudukan image ni? Jarak image lebih jauh daripada F. Dia kat belakang lagi daripada F. Kemudian dia maya sebab kita tak apa nampak. Dan dia tegak sebab dia kat atas. Dan saiznya dibesarkan. Okay, dia lagi besar daripada objek. Ini bukan sekadar besar, ia berganda-ganda lagi besar. So inilah yang biasa digunakan sebagai kanta pembesar. Okay. Okey, kita tengok yang seterusnya. Tadi adalah kanta cembung. Sekarang kanta cekung pula. Okey, objek lebih jauh dari 2F. Kalau kita letak dia lebih jauh daripada 2F, sama macam tadi juga. Kita tarik daripada atas ni sehingga menyentuh tengah-tengah kanta ni. Kemudian kita capahkan ke atas. Okey, dia akan jadi macam ni, kemudian naik atas. Kenapa dia capah? Sebab ini kanta cekung. Kalau kanta cebung tadi dia turun bawah kan, dia nak menumpuk. Kalau ini mencapah. Okey, dia berpisah, dia pergi jauh. So dia naik atas dan macam mana awak nak tahu sudut dia? Sama macam saya tunjuk tadi. Awak guna pembaris, awak tarik hingga ke F yang kat sini. F yang sebelum kanta. Okey, so awak tarik sini. Kemudian garisan satu lagi sama macam tadi. Daripada atas objek ni awak buat satu garisan straight lurus yang melalui pusat optik, kemudian straight ke bawah. So kat mana dia bertembung? Garisan yang kedua ni dia akan bertembung dengan garisan putus yang awak buat tadi.
So di mana pertembungan dia, di situlah image. Okay, image-nya sangat kecil. Yang ni sebenarnya sebiji gambar yang saya tunjuk tadi. Sama je. Okay, so kedudukan image-nya kat mana? Di antara pusat optik F dengan titik fokus. Okay, antara pusat optik ni. Pusat optik sini dengan titik fokus F. Terbalik pula saya cakap tadi. Okay, F ni adalah titik fokus. Okay, tengah-tengah kanta ni pusat optik. Okay, ciri-ciri image. Maya. Maya kenapa? Sebab kita sebenarnya tak nampak. Benda ni kan garis putus. Tegak. Sebab dia ada di atas faksi utama ni. So dia tegak. Dia tak terbalik. Dia tegak macam tu. Dikecilkan. Awak boleh nampak image ni lebih kecil daripada objek. Okay. Kemudian objek di antara F dengan pusat optik. Macam mana kalau kita letak F dengan pusat optik sini? Kita letak dekat sangat. Apa akan jadi? Saya besarkan sikit. Okey. So, buat benda yang sama juga macam tadi. Konsep tetap sama. Cahaya bergerak lurus, so kita guna pembaris. Okey. Daripada atas objek ni, awak tarik ke tengah-tengah kanta. Kemudian awak capahkan dia ke atas. Okey. Buat garisan putus-putus sehingga menyentuh F. Okey. Dan juga daripada objek tadi, awak buat satu garisan lurus yang menyentuh pusat optik tengah-tengah ni, straight ke bawah. Okey. So, dia akan bertembung somewhere dekat sini. Tempat pertembungan inilah yang kita tarik ke paksi, dia akan jadi kita punya image. Dan sama macam tadi, awak boleh nampak image-nya lebih kecil daripada objek. Okay. So mana kedudukan image? Di antara pusat optik dengan titik fokus. Pusat optik tengah ni, titik fokus F ni. So dia dekat sini. Okay. Kemudian, apa ciri-ciri image-nya? Maya sebab kita tak nampak. Dia garis putus. Tegak sebab dia ada kat atas pusat optik. Dikecilkan sebab dia lagi kecil daripada objek. Boleh ya? So boleh tengok. Nota. Ciri-ciri image yang dibentuk oleh kanta cekung bagi mana-mana jarak objek ialah maya, tegak, dikecilkan dan berada di antara objek dengan kanta cekung. So kalau kanta cekung sama je ciri-ciri image dia. Awak boleh hafalkan. Kalau kanta cembung tadi yang awak kena cuba lukis. Bila awak lukis baru awak boleh nampak. Okay. So ini adalah asas tentang cara-cara melukis gambar rajah sinar. So semua yang kita bincang tadi, itu kita panggil gambar rajah sinar. Okay. So konsep asas tetap sama. Okay. Ada satu garisan daripada atas objek, awak tarik ke tengah-tengah kanta, kemudian awak sentuhkan dengan titik F bagi kanta cembung. Kalau kanta cekung pula, awak tarik ke sini, kemudian mana cekung ni? Ni. Awak tarik ke sini, kemudian awak biaskan ke atas bagi dia mencapah dan awak tarik ke F yang belakang ni. Okay. F yang belah sini. Dengan garis putus-putus. Okay. Konsep tetap sama. Cuma satu menumpu, satu lagi mencapah. Okay. Boleh cuba lukis ya. So selepas ini kita akan buat latihan dalam buku Science Process Skills. Okay. InsyaAllah akan lebih faham lah. Okay. So rasa-rasanya itu sahajalah perkongsian daripada saya untuk hari ini. Jadi terima kasih banyak-banyak kerana sudi mendengar video saya ni. Okay, so kalau tak berapa faham, bolehlah tengok semula berkali-kali. Saya post dalam YouTube saya. Okay, link dia simpan. Kalau awak terhilang link, jangan risau. Saya boleh bagi link video saya ni bila ada masa. Tak ada masalah. Okay, so itu sahaja daripada saya untuk penerangan sains pada hari ini. Okay, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.